Milks and dairy products. Categories and definition. Baik. Susu dan juga produk tenusu. Susu digunakan sebagai minuman dan juga di dalam masakan. Terdapat juga produk-produk berasaskan susu ataupun produk tenusu ini termasuklah krim, butter dan juga cheese. Okey. Dimakan dan boleh dibeli serta digunakan di dalam masakan. Pasteurization, tadi yang kita dah sebut sedikit pasteurization. Bila kita cakap susu, susu ni biasanya akan melalui proses pasteurization ni lah. Okay, pasteurized milk, okay, dia beritahu haruslah mencapai pada suhu 72 degree Celsius dan dikekalkan pada suhu 72 degree Celsius ini pada masa selama 15 saat. Okay, barulah kita kata telah melalui proses pasteurization. Okey, susu, produk-produk susu segar. Okey, kalau anda tengok di pasaran, susu segar ni pun ada banyak. Ada banyak jenis-jenisnya. Dia ada whole milk, susu penuh, okey. Susu penuh krim. Lepas tu dia ada skim ataupun non-fat milk. Dia ada banyak lagi. So setiap satu tu dia punya komposisi di dalam susu itu berbeza. Okay, saya terangkan satu persatu. Whole milk, okay. Whole milk ni adalah susu penuh lah tanpa dia melalui proses-proses kita buang dia punya dia punya fat, okay. Sebab dalam susu dia terdapat fat, okay. Dia punya lemak tenusu tu. Contains about 3 to 5% of fat, okay. 8.5% non-fat milk solid and 88% water. Jadi dalam susu ni komposisi yang paling besar adalah air. Skim or non-fat milk, okay, has had most of all of the fat removed, okay. Kalau ada pun its fat content is 0.5% or less. Jadi untuk orang yang nak diet, nak kurus, sebab itulah orang biasanya suggest untuk consume skim milk ataupun non-fat milk di mana dia punya lemak tenusu itu telah dibuang. Katakanlah kalau susu tu susu fresh yang baru diperah daripada lembu, okey, dalam susu tu memang mengandungi lemak, okey. Jadi kalau kita nak mengelakkan lemak tu ada, dia perlulah melalui proses-proses pembuangan lemak tu. Maka terjadilah skim ataupun non-fat milk. Okey, kemudian kita ada low fat milk. Low fat ni lemaknya masih ada tetapi tidaklah sekurang seperti non-fat ataupun skim milk ni. Cumanya dia adalah jauh lebih rendah berbanding dengan susu biasa, susu penuh, okey. Kemudian kita ada fortified. Okey, fortified ataupun enrichment non-fat ataupun low fat milk. Bila kita kata fortified, maksudnya kita ada tambahkan bahan-bahan lain. Biasanya bahan-bahan lain tu ni lah, vitamins lah. Okey, untuk menambahkan dia punya kandungan nutrisi ataupun nutritional value. Produk-produk berasaskan susu segar. Okey, untuk susu segar tu sendiri kita boleh tambah flavor, rasa. Okey. Susu strawberry, susu coklat, kan ada banyak jenis perisa susu. Homogenize. Okey. Tadi kita dah cerita pasteurize. Satu lagi adalah homogenize. Homogenize ni dia satu istilah yang diberikan kepada susu apabila susu itu telah melalui proses homogenization di mana kita nak proses supaya susu itu dia tidak split. Dia tidak berpisah di antara susu dan juga fat. Seperti mana yang anda tahu, air, water, okay, dan juga
oil ataupun fat, dia tidak boleh bercantum. Okey. Katakan kalau dia bercantum sekalipun, lama kelamaan dia akan split, dia akan terpisah. Jadi, proses homogenization ini adalah untuk memastikan susu itu dia punya water dan juga fat content dalam susu itu dia tidak terpisah ataupun tidak split. Okey, macam mana caranya dia kata? Homogenized milk also helps deal with a side effect of pasteurization. When milk is heated, the white cell and bacteria collect on the bottom of the milk, forming a thick and many disagreeable layer. Okey, katakan kalau anda menggunakan susu segar. Susu segar bukan susu segar yang beli dekat supermarket tu. Tak, ni susu segar yang baru diperah daripada lembu. Okey. Kalau macam tu dia tidak melalui proses-proses homogenization apa semua ni Jadi kalau anda ada peluang untuk mendapatkan susu segar, kalau anda beli, anda biarkan dia lama kelamaan, anda akan perasan susu tu dia akan split. Dia akan terpisah di antara dia punya water content dan juga fat content. Jadi okey, yang dikata tadi bila kita mempasturkan susu, biasanya anda akan tengok dekat packaging, dekat kotak packaging susu tu kan, kalau anda baca, biasanya kalau dia pasteurize, dia akan homogenize sekali. Sebab bila susu tu melalui proses pasteurization, tadi kita dah bincang, pasteurization ni dia melibatkan kita panaskan susu tu pada suhu macam tadi, contoh tadi 72 degree Celsius untuk 15 saat. Jadi bila susu tu dipanaskan, lagilah mudah untuk dia split. Jadinya bila kita buat pasteurization, biasanya kita akan combine sekali dengan homogenization sebab kita tak nak susu tu dia split pun terpisah di antara water and fat content tu. Caranya adalah this is done by forcing the milk through very tiny holes which breaks the fat into tiny particles that stay distributed in the milk. Okey. Susu yang telah dipasturkan itu akan dimasukkan, akan ditembaklah, kita panggil spray jet. Okey, dia akan spray jet. Dia akan jadi titisan-titisan yang kecil macam kita spray kan tu. Okey. Bayangkan macam kita spray Rixac lah. Spray Rixac kan dia akan jadi apa? Dia akan jadi semburan tu kan. Okey, akan disembur. Bila disembur tu, fat particle lemak di dalam susu itu akan jadi tiny particle, akan jadi partikel yang sangat kecil. Bila dia dah sangat kecil, dia akan bergabung dengan water content tu tanpa terpisah. Okay, so dia kata nearly all liquid milk on the market has been homogenized. Fresh cream product. Dari mana kita boleh dapatkan cream daripada susu ni? Okay, so cream daripada susu ni adalah susu yang mempunyai, dia punya fat. Krim ni dapat daripada fat content of the milk. Okay, daripada lemak dalam susu. Jadi untuk fresh cream product ni kita ada banyak. Kita ada whipping cream, light cream, half and half, sour cream, creme fresh. Okay. Ada banyak lagi lah. Okay, tapi saya ceritakan sekali lalu sahaja. Whipping cream, fat content dia berbeza. Okay, dengan yang lain-lain. So fat content dia 30 to 40%. Untuk light whipping cream, kandungan fat contentnya lebih rendah. Heavy whipping cream, tinggi sikit dia punya kandungan fat content dalam krim tersebut. Okay, half and half. Okay, yang membezakannya adalah fat content dalam krim tersebut. Sour cream, okay. Sour cream ni krim masam lah, krim masam. Contohnya macam rasanya lebih kurang macam yogurt. Kalau anda pernah makan yogurt, kalau dalam masakan India, kalau anda pernah dengar, orang panggil tairu. Tairu ni susu masam. Tairu, okey, cerita pasal tairu ni sekejap. Tairu ni kalau anda pernah makan thosai,
kenapa tosir tu masam? Okey, disebabkan oleh dia pakai tairu tu lah, sour cream. Has been cultured or fermented melalui proses fermentation. Okey, fermentasi. Biasanya ini susu peram lah, kita panggil susu peram. Dia akan jadi sedikit pekat dan akan ada rasa masam-masam. Okey. Kalau creme fraiche ini, dia kata dia peram sebentar, heavy cream, okey, dan banyak digunakan untuk buat sos. Creme fraiche ini banyak digunakan untuk buat sos. Dia ada rasa masam-masam sikit, tapi dia tidaklah semasam sour cream. Okey, ni cara-cara macam mana kalau kita nak buat sendiri creme fraiche. Ini anda boleh baca. Okey, buttermilk. Buttermilk adalah satu produk apabila susu telah dikeluarkan dia punya fat content. Okey. Dia telah dikeluarkan fat content dia, dan fat content dia tu kita jadikan sebagai butter. So apa yang lebihan yang tinggal dia punya water content tu kan saya cerita tadi dia ada dalam susu ni dia ada fat content, dia ada water content. Jadi bila fat content tu telah dikeluarkan untuk menghasilkan butter, so dia ada susu lebihan tu. Susu lebihan tu lah yang kita panggil sebagai buttermilk. Okay. Churning. Churning is the process of shaking up whole milk ataupun cream untuk membuat butter. So bila kita nak buat butter, sebenarnya kita boleh buat butter sendiri dekat rumah ya. Kita boleh buat butter tu sendiri dekat rumah. Cara-caranya, okay, kita melalui proses churning ini. Churning ni dia macam, pernah dengar tak? Ada satu produk butter, dia punya brand dia adalah Golden Churn. So churn tu ni lah proses churning tu. Fresh liquid milk, usually skim milk which has been cultured or soured by bacteria. It is usually called cultured buttermilk to distinguish it from original buttermilk. Okay, alright. Yogurt. Okay, milk, susu, okay, yang dikulturkan menggunakan special bakteria, bakteria yang boleh dimakan lah. Kan bakteria ni dia ada good bakteria dengan bad bakteria. So yang good bakteria ni tadi lactobacillus, okay. Ni nama-nama bakteria yang baik lah. Lactic acid fermentation is caused by some fungi and bacteria. Ini diceritakan pasal yogurt. Kemudian produk-produk tenusu, di mana produk ini dikeluarkan dia punya water content dia. Dia akan jadi evaporated milk, okay, susu cair ataupun susu sejat. Kemudian akan ada susu pekat. Condensed milk adalah susu pekat. Ada beza ya, susu sejat ataupun susu cair beza dengan susu condensed milk. Biasanya untuk susu cair ataupun susu sejat, okay, kandungan air telah dikeluarkan sebanyak lebih kurang 60%. Okay. So dia lebih kurang susu yang kita ambil parti susu lah. Susu cair atau susu sejat ni adalah parti susu. Manakala untuk susu pekat pula, kita keluarkan sama juga macam susu cair. Tetapi susu pekat ni telah ditambahkan dengan gula. Okay, ditambahkan dengan gula. Sebab itulah susu pekat ni dia manis. Artificial dairy product. Okay. A wide variety of imitation cream and dessert topping product are made from various fats and chemical. Kalau anda ingat tadi yang masa time kita cerita pasal telur tadi, telur pun ada orang buat artificial egg. Sama juga macam dairy product. Untuk milk and cream ni, orang menggunakan chemical, dia gabung-gabung, maka terhasillah produk yang seakan-akan susu maupun krim ni, tapi bukan daripada susu. Okey, dia menggunakan bahan-bahan yang lain. Yang ni anda kena tahu. Yang ni kena hafal, ingat dan faham. Bila kita masak susu,
when we are cooking using milk and also cream product, these are the things that will happen. Inilah antara benda-benda yang akan berlaku. Yang pertama adalah curdling. Curdling ni berlaku apabila susu tu dia kedel. Kedel ni dia mula untuk menggumpal dan dia split. Sebab tu kalau anda tengok ada waktu-waktu bila anda masak menggunakan susu, dia akan jadi ada bahagian yang nampak macam berketul-ketul susu tu, kemudian dia akan ada bahagian yang nampak macam air-air tu. Curdling ni biasanya berlaku disebabkan oleh asid, sesuatu benda yang masam. Okey, tannin. Okey, tannin ni dia adalah substance yang banyak dijumpai daripada tumbuh-tumbuhan. Okey. Kemudian daripada heat, bila kita panaskan susu, kalau temperaturenya kurang tepat ataupun temperaturenya salah, dia akan menyebabkan curdling juga ataupun berketul-ketul susu itu. Kemudian garam. Garam pun boleh menyebabkan susu itu dia berketul-ketul ataupun kedel. Avoid combining. Ini ceritakan cara-cara macam mana kita nak mengelakkan daripada curdling tu berlaku. Okay, yang pertama adalah kita elakkan untuk mencampurkan susu ataupun krim dengan strong acid. Okay, kita elakkan, contohnya susu segar tu kita tuang cuka. Okay, satu contoh lagi lah. Fresh orange, cuba letak susu. Okay, fresh orange cuba letak susu. So anda akan tengok dia akan jadi berketul-ketul tu kan. Dia ketul-ketulan tu dia akan jadi. Kalau anda biarkan lama, air orange yang dicampurkan susu tu biar dia, nanti dia akan split. Dia akan terpisah antara milk solid ataupun solid susu tu, pepejal susu tu, dia akan terpisah dengan water content tu. Okay, poin yang kedua adalah reducing temperature and cooking times help avoid curdling. Temperature kita kena jaga, jangan masak produk tenusur ni terlampau lama. Salt lightly, kita garamkan sedikit. Kalau perlu garam, kita garamkan dengan sedikit. Melainkan the milk has been stabilized by starch. Tak apa, yang ni nanti saya akan terangkan apabila sampai waktunya. Okey, apabila mencampurkan susu ataupun krim ke dalam liquid yang panas, okey, ada tips lah yang dia bagi ni. Kalau kita nak masak, bayangkan macam mana kita nak masak satu benda dalam pot, benda yang dalam pot tu dah panas atas api. Tiba-tiba kita nak campurkan susu ke dalam tu. Silap-silap hari bulan, dia akan jadi curdling bila anda tuangkan terus susu ke dalam tu. Okey. So dia ada satu teknik yang kita panggil sebagai tempering. Okey. Tempering ni macam mana cara dia? Bekas yang, tak nampak tangan. Okey, bekas yang kita masak benda yang panas atas dapur api tu, okey, kita ambil satu bekas lain, kita cedok sedikit yang daripada bekas yang banyak yang benda panas ni, kita cedok sikit, kita masuk dalam bekas lain, kita ambil susu, kita campurkan dalam bekas yang lain tu. So kita kacau-kacau bila temperaturenya dah jadi suam-suam, baru kita campurkan sekali ke dalam bekas yang besar tu, yang atas api tu. So tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada susu tu terkejut. Temperature dia terkejut masuk ke dalam pot yang panas tu, so dia akan jadi kedel. Caranya kita buat tempering. Okey, scorching. Scorching ini berlaku apabila kita masak susu. Cuba bayangkan anda panaskan susu dalam pot, okey, dalam periuk. Panaskan lama-lama. Okey, anda akan perasan akan ada satu layer susu dekat bahagian bawah kuali tu, bawah periuk tu, dia akan jadi satu layer lah. Dan layer tu kalau tak jaga dia akan hangus. Okey, itulah dia kita panggil sebagai scorching. Kemudian skin formation. Skin formation ni kalau kita masak benda-benda yang kita letakkan susu, dia akan jadi satu layer. Kadang-kadang dia akan jadi satu layer macam skin lah, macam kulit satu layer. Okey, yang dia cover permukaan tu. Okey.
Whipping cream, cream with a fat content. Okay, ni dia cerita whipping cream tu apa. Tadi dah cerita dah kan. Whipping cream berapa fat content dia, berapa persen, 30 to 40%. Okay. Bila kita menggunakan whipping cream, seelok-eloknya whipping cream ni dia sensitif sikit terhadap suhu. Katakan kalau suhu yang panas, whipping cream ni dia senang. Whipping cream tu krim pukul yang kita guna untuk dessert lah sebagai contoh kan. Kan kita nak ada krim yang ni kan. Biasanya dessert lah. Okay. So untuk kita, ini tips-tips yang dia bagi kalau kita nak buat whipping cream tu sendiri. Okay. Yang pertama adalah kita kena jaga temperature. Menggunakan krim tu kena sejuk dan equipment yang digunakan perlulah sejuk. Kemudian, do not sweeten until the cream is whipped. Jangan letakkan gula masa kita tengah pukul untuk buat whipped cream tu. Jangan letak gula. Kalau letak gula nanti cream tu dia tak naik. Do not over whip. Dia sama macam telur tadi. Telur putih yang kita nak buat meringue tu. Dia sama je konsepnya macam whipping cream ni. Kalau kita over whip, kita terlebih pukul, dia akan start to split. Cream to be folded into other ingredients should be underbeaten because the action of folding may over whip it. Bila kita nak masukkan krim ni ke dalam satu bahan yang lain, okay, kita jangan beat dia terlampau lama. Dia kata kurangkan sikit waktu untuk beat krim tu sebab bila kita masuk dalam bahan lain, nanti kita akan beat, kita akan pukul lagi dekat dalam bahan yang lain tu. Jadi kalau kita overbeat nanti dia akan jadi split. Okay. Kalau tengok gambar ni tadi sama, lebih kurang macam kita nak buat meringue telur putih tu tadi. Okay, butter. Butter characteristic and grades. Fresh butter, okay, ada grade-grade dia lah. In the United States and Canada, fresh butter consists of about 80% milk fat. Okay, the remainder saki-bakinya adalah meat solid and water. In Europe, butter often has a higher fat content. Dekat Europe, dia kata, ini sekadar baca dan ambil tahu je lah. Dia kata dekat Europe, dia lagi tinggi lah, 82% dia punya fat content. Di US, butter ni digradekan mengikut USDA. USDA ni, kalau anda pernah dengar, dia adalah United States Dietary Association, macam tu lah. So USDA ni dia bagi guideline untuk pemakanan di USA. Okay. So dia ada grade, butter ni dia ada grade A, B dan juga C. Butter karakteristik dan juga grade butter. Okay, butter Butter ni dia ada salted butter, dia ada unsalted butter. Kalau salted butter tu basically dia letakkan garam dalam butter tu. Kalau unsalted tu tak letak garam lah. So tak rasa masin. Yang ni dia punya guideline lah. Dia kata salted butter 2% of salt. Okay. Untuk salted butter 2% sahaja garam yang dibenarkan. Okay. Ada waktu kita sesuai gunakan unsalted butter. Ada waktu yang sesuai untuk kita gunakan salted butter. Biasanya unsalted butter ni kita akan guna untuk masak pastry produk lah. Sebab kadang-kadang kita nak butter tu dia tak nak ada rasa masin. Makanan tu kita tak nak ada rasa masin. So kita guna unsalted butter. Okay. Clarified butter. Clarified butter ni adalah butter. Butter ni dia kan dalam bentuk solid. Dia dalam bentuk pepejal. So kalau kita nak buat clarified butter, caranya adalah kita cairkan butter tu sampai dia jadi liquid, sampai dia jadi minyak. Kemudian kita akan tapiskan dia punya pepejal. Bila cair tu kan anda perasan kan kalau butter dicairkan, melted butter lah. Butter yang dicairkan akan jadi melted butter. Daripada melted butter tu kalau kita tapis, kita buang dia punya keladak-keladak tu, kita ambil yang bahagian yang yang clear tu. Yang clear tu adalah clarified butter. Dia clear. Okay. Seredak-seredak keladak tu apa dia?
Okey, seredak-seredak keladak tu adalah milk solid. Okey, pepejal susu di dalam butter tersebut. Pepejal susu ni sama juga dalam susu tu pun dia ada fat content tu, pepejal susu tu lah. Okey, margarine. Margarine, beza dia dengan butter, dia ada beza butter dengan margarine ni dia berbeza. Margarine adalah daripada vegetable and animal fat. Tapi most of the time, kebanyakan daripadanya adalah dia punya percentage adalah vegetable fat lebih tinggi. Dia adalah lemak sayuran. Okey. Margarine dia ada lemak sayuran dan lemak sayuran tu kandungannya lebih tinggi daripada lemak haiwan. Okey. Sebab tu dia kata a manufactured product meant to resemble butter in taste. Dia lebih kurang rasa dia macam butter. Tapi dia tidak menggunakan 100% animal fat. Dia ada campuran vegetable fat dan juga animal fat. Okey. Jadi untuk margarine ni, dia mengandungi lebih kurang 80% kandungan lemaknya. Okey. Jadi, apa yang membezakan margarine dengan butter? Perbezaan utamanya adalah yang satu memang pure animal fat. Kalau kita kata butter ni seharusnya daripada lemak haiwan. Jadi kata margarine ni dia adalah diperbuat most of the content is from plant punya ataupun vegetable punya fat. Tu beza dia. Margarine plant ataupun vegetable, kalau yang butter adalah daripada animal. Okey. Seterusnya, cheese. Cheese is a food produced by separating. Macam mana kita nak buat cheese? Okey, ataupun macam mana cheese ini terhasil? So cheese is a food produced by separating milk solid from whey by curdling or coagulation. Whey ni, W-H-E-Y ni adalah yang saya cerita tu, dia lebih kurang macam buttermilk. Kan buttermilk tu sama juga bila kita dah asingkan dia punya milk solid, so dia akan ada buttermilk tu kan. Whey ni adalah tu lah dia. Whey tu adalah bila kita dah ambil dia punya milk solid tu, whey tu lah dia punya lebihan, lebihan susu yang terhasil tu. Okay, this curdling is brought about by introducing selected bacteria or an enzyme called rennet. Okay, bila kita buat cheese, kita perlukan satu enzim yang dipanggil rennet. Okay, rennet ini ditambah ke dalam susu. The resulting curds are drained. Okay, bila dicampurkan rennet, okay, bila dicampurkan rennet ini ke dalam susu, susu itu akan kedel. Dia akan kedel dan dia akan menghasilkan solid dan juga whey ataupun lebihan air tu, air lebihan tu. Yang solid ni lah yang diambil menjadi cheese. Yang lebihan air itulah dipanggil whey. Okey? Apakah perkara-perkara yang menyebabkan perbezaan cheese? Okey, jadi cheese ini berbeza adalah disebabkan oleh yang pertama, jenis susu yang digunakan. Ada susu lembu jadi lain cheese-nya. Ada susu kerbau jadi lain pula nama cheese-nya. Susu kambing lain pula. Okey, so jenis-jenis susu yang digunakan. Kemudian method of curdling. Okey, curdling tu yang di mana kita nak separatekan antara solid tu dengan whey tu tadi. Temperatures during curdling, the method of cutting and draining the curd, the way the curds are heated, pressed or handled, all the conditions of ripening or curing. So ini adalah penyebab-penyebab yang membuatkan cheese itu berbeza-beza. Sebab dekat dalam pasaran kita ada cheese yang berbeza-beza. Mozzarella, parmesan, ada banyak lagi lah, kalau saya nak cerita ada banyak lagi.
Okey, ripening. Ripening, ripe ni maksudnya matang proses pematangan cheese. Sebab cheese ni untuk kita hasilkan cheese yang sedap dia perlulah diperam. Bukan nak kata peram, dia perlulah disimpan untuk melalui proses pematangan ataupun ripening. Ripening ni dia akan develop, dia akan menghasilkan rasa yang lebih sedap, okey, melalui proses ripening ni. Okey, the cheese ripening, mature. Okey. Yang point yang akhir sekali, the cheese is mature, okey, under control condition. So cheese itu dimatangkan dalam kondisi yang dikawal. Okay, cheese can be classified, okay. Dia kata keju ataupun cheese ni dapat dikategorikan, dapat diklasifikasikan dalam pelbagai cara. Okay, salah satunya adalah daripada cara dia matang, proses pematangan tu. Okay, yang pertama adalah bacteria ripen from the inside. Bakteria proses pematangan tu yang menjadikan cheese tu rasa-rasa yang tertentu tu adalah bakteria. Dan bakteria ni macam saya dah bagi tahu ada bakteria yang good bakteria. Basically good bakteria ni dia banyak dalam produk-produk tenusu. Kalau anda pernah tengok iklan Yakult kan. So Yakult tu dia bagus sebab dia ada good bakteria kat dalam tu yang membantu dalam proses penghadaman. Lactobacillus lah sebagai contoh. Dia ada banyak lah nama-namanya. Okey. Jadi bakteria yang tadi ni salah satu classification dia adalah apabila bakteria itu dia mematangkan cheese itu daripada dalam. Okey. Tu dia gambar tu, itulah nama-nama cheese tu. Dia ada Mobius, Cheddar, Fontina, okey. Gouda, Emmentaler. Okey. Kemudian kategori yang seterusnya adalah wash rind cheese. Okey. Okey, blue vein cheese. Karakteristik of blue cheese ni, anda akan tengok dia, sekejap. Ni yang dia punya tompok-tompok ni, dia sebenarnya bukan warna biru, dia sebenarnya warna hijau ke biru-biruan. Okey, dari situlah dia dapat nama blue cheese. Okey. Blue cheese ni yang bahagian biru-biru ke hijau-hijauan ni adalah bakteria, good bakteria lah. Bila saya cakap bakteria di sini adalah good bakteria, okey. Bakteria yang bagus. So dia telah menghasilkan hijau-hijau ni, dia macam kulat lah kan. Kulat kan ada kulat yang kita makan, okey. Cendawan adalah sejenis kulat sebagai contoh. So inilah dia. Yang hijau-hijau ni adalah dia punya mold ataupun kulat yang tumbuh daripada proses bakteria tu bertindak balas dengan susu kepada sesiapa yang pernah makan blue cheese. Kalau tak pernah makan pun, cubalah sekali makan blue cheese. Okay. Kalau kita bagi Mak Saleh makan durian, dia orang tak suka. Okay. Sama juga macam kita kalau makan blue cheese, kita tak suka. Tapi kita makan durian, kita suka. Sama juga macam dia orang makan blue cheese ni, dia orang suka. Kalau boleh faham apa yang saya maksudkan. Blue cheese adalah seperti durian kepada orang Perancis. Macam itulah maksudnya. Okey, mole rind cheese. Ini rind ni, okey, rind, R-I-N-D ni adalah dia punya tepi-tepi ni. Dia punya, kita panggil kulit lah, macam kulit dia, rind. Itu yang dimaksudkan dengan rind ni R-I-N-D tu adalah dia punya tepi-tepi ni. Rind. Saya dah bahasa Melayu nak cakap apa pun tak tahu, tapi dia punya ni lah. Okey. Macam kulit luaran dia tu. Itu adalah rind. Okey. Tadi kita cerita pasal ripe cheese. Cheese yang melalui proses pematangan. Okey. Namun, ada juga cheese yang tidak melalui proses pematangan. Ini adalah contoh-contoh cheese yang tidak melalui proses pematangan. Ini contohnya ya. Biasanya cheese yang tidak melalui proses pematangan ni rasanya lebih mild.
ataupun rasanya lebih light. Okay. Double cream, okay, triple cream. Ini cerita pasal cream lah, double cream cheese, triple cream. Okay, biasanya kalau double cream ni dia rasa dia lagi kaya dengan rasa. Okay. Nampak? Most of this style of cheese originated in France. Orang Perancis ni memang sikit-sikit cheese, sikit-sikit cheese. Tapi cheese dia berbeza dengan cheese kita. Kita orang Malaysia pun suka makan cheese juga, kan? Sikit-sikit pun nak cheese juga. Kalau makan cheesy wedges, nak cheese lebih. Kalau makan ayam goreng, nak ada cheese. Pisang goreng pun ada cheese. Nasi lemak pun ada orang letak cheese. Tapi cheese yang kita pakai di Malaysia ni berbeza dengan yang di Perancis. Orang Perancis ni dia suka makan cheese yang macam tadi tu, yang gambar-gambar ni tadi. Dia orang suka makan cheese yang ni, macam-macam ni. Okay, beza dengan kita kan. Kita suka makan cheese. Tapi kita makan cheese ni, kita suka cheese sauce. Okay. Ini contoh-contohnya lah varieties dia. Unripened cheese tadi. Okay, semi-soft cheese. Semi-soft cheese ni dia punya texture dia tu lembut lah. Ada cheese yang kalau kita makan tu dia keras. Bukan keras, dia pejal. Ada cheese yang kita makan dia lembik ataupun lembut. Okay. Ni contoh-contoh dia. Ni hard cheese yang saya kata tu cheese yang keras yang kita boleh gigit. Okay, kita ada Gouda, Provolone, Edam, macam-macam lah kalau nak cerita. Kalau ada masa, cubalah rasa. Ini adalah blue vein cheese ataupun blue cheese. Ada banyak kan. Tengok. Hijau-hijau. Ya. Macam cheese. Orang kata macam makanan expired. Tapi sebenarnya orang makan benda ni. Okay. Blue cheese ni kalau buat sos, sedap sebenarnya. Okay. Parmigiano Reggiano. Ni. Ini famous juga ni. Parmigiano Reggiano ni. Famous. Kalau banyak orang buat video dokumentari pasal cheese Parmigiano Reggiano ni. Cerita pasal cheese ni kan. Bagi orang Perancis, Europe country lah. Perancis, Italy, okay. Mereka ni sangat-sangatlah memandang tinggi dan bangga dengan produk-produk cheese diorang. Sampaikan cheese ni cheese ada surat beranak. Maksudnya mereka kawal cheese tersebut. Cheese ni apabila dihasilkan di sini, ini namanya. Dan tempat lain tak boleh buat benda tu. Dia ada surat beranak dia. Okay. Kalau orang lain menggunakan nama itu, benda tu tak diiktiraf. Contohnya macam yang tadi tu. Saya kata Parmigiano Reggiano tadi tu. Parmigiano Reggiano ni, dia dihasilkan pada satu tempat dan di tempat itu sahaja terhasilnya cheese tersebut. Okay. Dan di original Parmigiano Reggiano ni, kalau ikutkan harga dia mahal. Okay. Walaupun di dalam market ataupun di dalam pasaran ada yang claim, ada yang kata cheese tu adalah Parmigiano Reggiano. Tapi sebenarnya tidak sebab walaupun ingredient dan cara dibuat tu sama, tetapi dia dibuat bukan di situ. Dia tak ada surat beranak dia. Okay, saja je lah nak share dengan anda. Processed cheese. Okay, processed cheese is a uniform product that does not age or ripen at natural cheese. Mungkin ni adalah contoh cheese yang kategori yang lain adalah cheese yang telah diproses. Okay. Cheese-cheese yang dah diproses ni harganya lebih murah lah. Kebanyakan daripada kita akan makan proses cheese sebenarnya. Sebagai contoh, kalau anda makan cheese dale kan, cheese yang cheese keping-keping cheese dale yang kita buat sandwich, kita letak cheese keping-keping tu, yang itu sebenarnya dalam kategori processed cheese. Sebab dia bukan natural cheese. Natural cheese tu telah dicampur dengan benda-benda lain. Okay, mungkin dia ada a small portion of natural cheese, tapi dia akan campur dengan bahan-bahan lain, akan menghasilkan proses cheese. Cheese yang telah diproses. Okay, seterusnya. Storage and service of cheese.
Macam mana cara kita nak simpan dan juga kita nak serve cheese ni. Cheese, kalau yang kita cerita yang original cheese ni lah, yang natural cheese, okay. So cheese ni biasanya akan disimpan di dalam bilik yang sejuk, macam kita simpan dalam peti ais lah, okay. Tempat yang tertutup dan tempat yang gelap biasanya, okay. Bila kita nak serve cheese, cheese ni sesuai kalau kita serve dia dekat room temperature, suhu bilik. Sebab dia kata pada suhu bilik sahajalah the full flavour, rasa yang penuh, the maximum taste of the cheese dia develop pada suhu bilik. Kita bila makan ni, flavour kita berubah. Sebab itulah kalau anda makan pada waktu pagi, rasanya lain. Pada waktu malam, rasanya lain. Sebab suhu persekitaran kita tu, dia akan mempengaruhi kita punya taste bud. Okay, kita punya dera rasa. Cooking with cheese, memasak menggunakan cheese. 3 varieties of cheese account for the majority of cheese used in cooking. Okay, 3 jenis cheese ini biasanya banyak digunakan dalam masakan. Yang pertama adalah cheddar. Okay, cheddar cheese. Kita pun biasa cheese dale tu kan. Cheese dale tu cheddar cheese lah. Swiss type cheese. Okay, yang ni jarang-jarang kita jumpa. And then yang ketiga adalah Parmesan. Okay, Parmesan type cheese. Okay, biasanya kita akan gunakan dalam bentuk kita dah grated. Kita dah sagat tu kan. Biasanya kita akan jadikan dia sebagai topping. Kalau kita masak spaghetti ke apa ke kan, kita akan sprinkle grated Parmesan cheese tu untuk tujuan flavouring.